Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama senantiasa merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan perkataan alhamdulillah, kerana kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini, berada di bulan Zulqa'dah. Hari ini kita berada pada 8 Zulqa'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan seterusnya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hidayatut taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih kita untuk sama-sama senantiasa beristiqamah, tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dapat menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita berpagi-pagi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, dalam proses kita untuk lebih mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kitab Asy-Syamā'ilu Muhammadiyah. Moga-moga kita senantiasa dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi bersama-sama dengan kitab Asy-Syamā'ilu Muhammadiyah, sebuah kitab yang membicarakan tentang kesempurnaan kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segi kejadiannya sebagai seorang manusia dan kesempurnaan akhlaknya juga sebagai seorang manusia yang menjadi contoh teladan kita pada setiap masa, insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita membicarakan hadis yang ke-100, menceritakan tentang ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri pedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada pagi ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali sebagai tanda cinta dan sayangnya kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita buka majlis kita dengan ummul kitab, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita dirahmati, diberkati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari pula tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang pedang ni, jadi kita tergambar di kepala kita, di pemikiran kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya bukan orang biasa. Nabi bukan orang biasa-biasa. Nabi juga sebagai seorang yang hebat dalam peperangan, sampai dia ada pedang sendiri. Jadi diceritakan pada pagi ini tentang sifat pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-100 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Maksudnya apa? Sayyidina Anas menceritakan bahawa adalah hujung hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Hujung hulu pedang Nabi ni, tempat dipegang pedang ni, dibuat daripada perak. Jadi perkataan qabi'ah ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, qabi'ah bermaksud hujung hulu pedang, hujung tempat pemegang tu. Tempat megang tu hujung dia. Itu makna qabi'ah, yang mana
Qabi'ah Nabi ini, hujung hulu pedang ini diperbuat yang dihiasi daripada perak, dihias daripada perak. Jadi hadis ini juga menunjukkan tentang harusnya menghias pedang dan alat-alat peperangan yang lain dengan sedikit daripada perak. Harus kita nak hiaskan hulu pedang, hulu parang daripada perak. Tapi kalau nak hias dengan emas, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Emas tidak dibenarkan. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak harus penggunaan emas bagi lelaki secara keseluruhannya. Ikut Islam melarang penggunaan emas bagi kita orang lelaki secara keseluruhan. Sama ada penggunaan sebagai alat ataupun perkakas. Nak guna alat-alat kat rumah tu kita buat daripada emas, itu semua dilarang oleh Islam. Gelas daripada emas, meja daripada emas, semua ni tak boleh. Kereta daripada emas, ni semua tak boleh. Kemudian menyimpan dan memilikinya sekalipun tanpa menggunakannya, kita simpan emas tanpa kita gunakan, yang ini pun tidak dibenarkan. Hal ini dibimbangi akan membawa kepada penggunaannya satu ketika nanti. Ini dilarang oleh Islam, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini imam dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Kemudian menjadikannya sebagai penampung ataupun pengikat kepada bekas dan sebagainya. Kita buat tampung bekas, ini pun tak dibolehkan. Tampung dengan emas. Menyadur alat-alat perkakas dengan emas, ini semua dilarang oleh Islam. Sadur alat-alat perang dengan emas pun tak boleh. Itu pengajaran yang kita boleh ambil. Dan seterusnya, adapun perak, kalau nak sadur dengan perak, balut dengan perak, perak diharamkan kepada lelaki untuk menggunakan alat atau perkakas daripadanya. Hanya diharuskan untuk bahan penampung je boleh. Alat-alat yang buat daripada perak langsung pun tak boleh. Nak buat tampung boleh, buat pengikat bekas itu boleh. Dijadikan cincin, kita dah belajar pengajian yang lepas, cincin pun boleh. Hias alat-alat perang dengan kadar yang sedikit sahaja, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau wanita, orang perempuan, tidak harus menggunakan kedua-duanya, iaitu emas dan perak sebagai alat. Orang perempuan bawa alat perkakas tak boleh. Termasuklah peralatan perang pun tak boleh. Hanya diharuskan untuk perhiasan sahaja. Dia pakai dekat tangan, pakai dekat leher dia, yang tu anting-anting, buat anting-anting itu dibenarkan sebagai perhiasan. Orang lelaki tak boleh buat perhiasan. Nak pakai emas, pakai perak, buat anting-anting, pakai dekat tengkuk, apa semua itu tidak dibenarkan oleh Islam. Pasal perhiasan ni hanya untuk orang perempuan saja, orang lelaki tak boleh. Kemudian hadis 101 pula daripada Sa'id bin Abil Hasan, qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Beliau menceritakan adalah hujung hulu pedang baginda diperbuat daripada perak. Jadi ini samalah dengan hadis yang sebelum ini, hadis yang ke-100. Kemudian hadis yang ke-102 diceritakan daripada Talib bin Hujair an Hudin wa huwa banu Abdullah bin Sa'd an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa ala sayfihi zahabun wa fiddatun qala talibun fasa'altuhu 'anil fiddah faqala kanat qabi'atu sayfi fiddatan. Ini diceritakan oleh Talib bin Hujar daripada Hud bin Abdullah bin Sa'ad, daripada datuknya, yakni datuk daripada sebelah ibunya yang bernama Mazidah bin Jabir ataupun bin Malik radhiyallahu anhum.
Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika memasuki kota Mekah, ini masa berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi balik lepas Nabi berhijrah tahun 8 Hijrah, Nabi balik ke Mekah untuk buka kota Mekah, ambil balik kota Mekah daripada kafir Quraisy. Jadi masa Nabi masuk Mekah tu, Nabi bawa pedang. Pedang Nabi ni terdapat emas dan perak pula. Dalam hadis ni nampak bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi. Kata Talib, aku bertanya Hud berkenaan dengan perak. Lalu Hud menjawab, adalah hujung hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Jadi dalam hadis ini kita dapat pelajari bahawa sahabat Nabi bernama Mazidah ini cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedang dia terdapat hiasan emas dan perak. Nampaknya hadis ini bercanggahan dengan hadis yang sebelum ini yang tidak harus menghiasi pedang dengan emas. Jadi para ulama menjawab hadis ini darajatnya adalah dhaif. Hadis ini sebenarnya hadis dhaif. Jika ditakdirkan, kata para ulama hadis, kalau sahih pun maksud emas di dalam hadis di atas adalah saduran atau celupan yang tidak lagi dapat dipisahkan lagi apabila diletakkan ke atas api kerana terlampau sedikit. Dan saduran ini bukan Nabi sendiri buat, dan Nabi tak suruh sahabat dia buat pedang disadu dengan emas ni. Tetapi Nabi dapat pedang ni ada orang bagi. Dalam keadaan dia telah disadu dah. Nabi nak cuba, bila dipanahkan dengan api, dia tak boleh nak buang dah. Dia melekat pasal terlampau sikit. Itu dia. Jadi di sini nak ceritakan bahawa harus peralatan disadu dengan emas yang sedikit sahaja. Menurut mazhab Syafi'i, menyadur barang atau peralatan dengan emas atau menyuruh agar disadurkan dengannya hukumnya adalah haram. Namun kalau barang peralatan yang disadur itu diperolehi dalam keadaan yang telah disadu, orang bagi kita dalam keadaan telah disadu, harus gunakannya dengan syarat saduran itu sedikit je, kata dia. Tidak boleh dipisahkan lagi emas itu daripada barang, walaupun diletak di atas api. Itu pengajaran yang kita boleh ambil. Bukan kita sendiri yang buat ataupun tempah pula sendiri, itu tak boleh. Kalau orang bagi dalam keadaan telah disadu dan dia sedikit saja, itu dibenarkan oleh Islam. Kemudian penempa pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-103 daripada Ibnu Sirin, qala sana'tu sayfi ala sayfi Sumrah bin Jundub wa za'ama Sumratu annahu sana'a sayfuhu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Daripada Ibnu Sirin, ini salah seorang tabi'in, beliau berkata, aku telah membuat sebilah pedang untukku mengikut pedang Samurah bin Jundub, seorang sahabat Nabi. Jadi orang tabi'in ini dia ikut sahabat Nabi, namanya Samurah bin Jundub. Dan Samurah pernah mengaku bahawa pedangnya adalah mengikut pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedang baginda daripada kabilah Bani Hanifah. Okey. Jadi sahabat yang bernama Samurah ini dalam hadis ini menceritakan sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub menempah pedang untuk dia mengikut bentuk dan rupa pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh tukang buat pedang daripada kabilah Bani Hanifah. Kemudian langkah itu diikuti oleh anak murid dia, iaitu Al-Imam Ibnu Sirin. Anak murid dia ikut. Jadi Bani Hanifah ni, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kaum Arab yang terkenal dengan terror, pandai buat pedang. Pedang dia sangat terkenal. Kalau Bani Hanifah ni buat, pedangnya sangat bagus dan sangat halus dia punya pembuatan dia. Seni pedang Rasulullah dibuat oleh kaum tersebut.
Dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini juga, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini menggalakkan kita ikut sunnah, amalan Nabi, sekalipun dalam urusan-urusan kebiasaan hidup kita, yang tiada arahan daripada agama. Contoh, ikut sikap sebahagian sahabat dan tabi'in. Pasal tadi tabi'in tadi ikut sahabat, jadi kita pun begitulah. Kita boleh ikut orang-orang yang baik-baik, ulama-ulama. Itu satu sunnah para sahabat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikutan tersebut dapat menambahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah apabila kita sertakan ikutan itu dengan niat untuk mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu orang tu buat kerana dia ikut sunnah Nabi, jadi kita ikut dia, maka dapat pahala ikut sunnah dengan niat untuk ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengajaran yang kita boleh ambil lagi daripada hadis ini, kita disuruh oleh Islam mengambil manfaat daripada kepakaran, kemahiran orang yang ada di sekeliling kita untuk urusan jihad, untuk urusan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan agama. Kita boleh ambil manfaat orang-orang yang tera, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pakar. Ini digalakkan oleh Islam. Pasal kita nak buat sesuatu tu, biarlah sesuatu yang elok, yang kita boleh ambil manfaat, bukan buat yang lebih kurang je, tuan-tuan. Ini sebagai mencontohi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil faedah, mengambil manfaat daripada kepakaran kabilah Bani Hanifah untuk buat pedang baginda, yang sudah tentunya pedang itu digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Okey, tuan-tuan, kemudian sikit lagi tentang pedang-pedang Nabi ni. Ada berapa Nabi ni? Nak ceritakan orang yang terror, yang pakar dalam peperangan. Pedang dia bukan satu je, ada 9. Macam orang pakar menyembelih lah, dia punya parang dia bukan satu je. Macam-macam parang dia ada, pasal dia memang pakar sembelih. Itu dia, tuan-tuan. Jadi Nabi ni ada 9 bilah pedang dia. Macam-macam nama, namanya Ma'thur. Ma'thur ni, tuan-tuan, pedang yang Nabi miliki daripada pusaka ayah baginda, namanya Ma'thur. Ma'thur ni pedang yang Nabi warisi daripada bapa dia Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu nama pedang yang Nabi warisi daripada bapa dia. Kemudian yang Nabi tempah sendiri namanya Al-Adab, Zulfiqar. Zulfiqar ni satu pedang yang senantiasa Nabi ada dekat pinggang dia, tak pernah berpisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zulfiqar, dihiasi dengan perak. Pedang ini Nabi dapat masa peperangan Badar, salah satu harta rampasan perang. Pedang inilah yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya ketika peperangan Uhud, seolah-olah matanya sumbing dan ditakwilkan oleh Nabi dengan kekalahan peperangan Uhud. Pasal Nabi mimpi sebelum pergi perang tu, perang yang Nabi nak bawa pergi perang Uhud tu telah sumbing. Jadi Nabi dah tahu dah nampak dah bahawa akan menghadapi kekalahan dalam peperangan Uhud. Kemudian namanya Al-Qala'i, namanya Al-Qala'i, Al-Battar, Al-Hadfu, Al-Rasub, Al-Mikzam, Al-Mikhzam, Al-Qadib. 9 jenis pedang-pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Battar, satu pedang yang Nabi dapat masa peperangan dengan Banu Qainuqa.
orang Yahudi Bani Qainuqa, orang Yahudi punya. Dalam peperangan tu Nabi dapat. Kemudian namanya Al-Qadib. Al-Qadib ni bentuk bilahnya nipis, dikatakan mirip dengan tongkat. Dia pedang untuk pertahanan ketika pergi bermusafir, tapi tidak digunakan dalam peperangan. Nabi bawa masa bermusafir. Al-Hatfu juga sebilah pedang yang Nabi perolehi hasil daripada harta rampasan perang Banu Qainuqa. Okey. Kemudian Ar-Rasub, ini salah satu juga pedang yang dimiliki oleh Nabi, panjangnya 140 cm, mempunyai bulatan emas di dalamnya, terdapat ukiran tulisan Arab yang berbunyi Ja'far As-Sadiq. Ini semua di antara pedang-pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sahaja insya-Allah untuk pagi ini. Moga-moga kita dapat manfaat, dapat ilmu, moga-moga menambahkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun nak jadi macam Nabi, jadi orang yang pakar dalam peperangan. Bukan saja boleh menunjukkan sikap yang baik di dalam Islam, tapi juga handal dalam peperangan menentang musuh-musuh Islam insya-Allah. Ini satu persediaan kita sebagai menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bagi memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tangguh majlis kita dengan baca surah Wal Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hamzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi